Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلاة يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت من صاحبك يوم الجمعة عن الست فالإمام يخطب فقد لا غول ومن لغى فلن يؤمن السنة فسيابا yang berkata-kata kata khutbah maka sia-sialah pada makna. Isu itu tidak sempurna dalam makna. Oleh itu, hendaklah ambil aktibar dan pelajaran pada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dari sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan setiap larangannya. Dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apakah yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Bani Israel melalui kitab Taurat bahawa mereka akan melakukan kerosakan dan penderhakaan terhadap Allah sebanyak 2 kali di bumi Palestin. Menurut satu riwayat, penderhakaan yang pertama ialah apabila mereka mengubah isi kandungan Taurat agar isi kandungan Taurat bersesuaian dengan kehendak nafsu mereka. Dan dalam masa yang sama juga mereka membunuh nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kerosakan kali pertama yang mereka lakukan ialah dengan membunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dan kerosakan yang kedua ialah apabila mereka membunuh Nabi Allah Yahya alaihi salam. Satu riwayat yang lain mengatakan bahawa kerosakan yang kedua ialah apabila mereka merancang untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka sebagai balasan terhadap penderhakaan ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan balasannya yang pertama buat mereka. Raja Bukhtanasar, yang merupakan raja negeri Babil atau Babylon, bersama tentera-tenteranya menyerang dan menawan kota Baitul Maqdis berdasarkan satu riwayat. Ulama-ulama Yahudi dibunuh, pemimpin-pemimpin mereka diseksa, dan kitab Taurat dibakar serta tanah air mereka dihancurkan. Mengikut riwayat, hampir 70,000 nyawa Bani Israel menjadi korban Raja Bukhtanasar dan tentera-tenteranya. Ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerosakan dan penderhakaan mereka buat kali yang pertama di bumi Palestin. Setelah hampir 100 tahun mereka dihina dan hidup dalam kesengsaraan, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semula kemuliaan dan kemenangan kepada Bani Israel apabila mereka berjaya menawan semula negeri Babylon dan memperolehi harta rampasan yang banyak. Mereka hidup dalam suasana aman, dikurniakan zuriat keturunan yang banyak. Kemuliaan ini dikembalikan setelah mereka kembali insaf dan kembali berpegang dengan kandungan Taurat yang asal. Namun ketaatan Bani Israel tidak lama. Setelah berlalu hampir lebih kurang 500 tahun, mereka kembali melakukan penderhakaan dan kerosakan buat kali yang kedua. Sebagai balasan terhadap kekejaman mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan buat mereka tentera-tentera Parsi yang menyerang dan menakluki bumi Palestin
Bani Israel disembelih, golongan wanita diperkosa, dan Baitul Maqdis dimusnahkan seperti mana yang dilakukan oleh Raja Bukhtanasar pada kali yang pertama dahulu. Kedua-dua peristiwa ini juga turut tercatat di dalam kitab sejarah orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, setelah 2 kali mereka menerima balasan dan penghinaan daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampunkan dan mengembalikan kemuliaan buat mereka jika sekiranya mereka kembali bertaubat kepadanya. Namun sudah menjadi sikap dan tabiat bangsa Yahudi suka melakukan kerosakan dan penderhakaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi sekali lagi menderhaka dengan mendustakan kenabian Nabi Muhammad, mengkhianati perjanjian mereka dengan baginda Nabi. Bahkan mereka beberapa kali merancang untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang pernah mereka lakukan terhadap Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebagai balasannya, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan ke atas mereka dengan tertewasnya suku kaum Quraizah dan terhalaunya suku Bani An-Nadir daripada kota Madinah. Manakala yang terselamat dikenakan jizyah atau bayaran ufti kepada kerajaan Islam, mereka akhirnya terpaksa tunduk di bawah kekuasaan Islam dengan penuh kehinaan. Namun Islam sekali-kali tidak pernah menzalimi mereka. Bahkan Islam memberikan kepada mereka hak-hak yang sepatutnya mereka dapat. Inilah keadilan Islam yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, kekejaman dan kezaliman Yahudi tidak terhenti di situ sahaja. Bahkan mereka akan terus-menerus melakukan kerosakan di bumi sampai bila-bila. Adolf Hitler, yang dianggap seorang manusia yang jahat oleh Amerika, pernah menegaskan di dalam buku yang dikarangnya ketika dia ditahan di dalam penjara bahawa penderitaan dan kegawatan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Jerman pada ketika itu adalah berpunca daripada kejahatan bangsa Yahudi yang kuat mengamalkan riba. Peristiwa Holocaust merujuk kepada peristiwa pembunuhan beramai-ramai secara sistematik yang dilakukan oleh tentera Nazi di Jerman kepada beberapa kumpulan etnik dan agama sewaktu Perang Dunia yang Kedua. Pembunuhan beramai-ramai ini dilakukan dengan cara menggunakan sejenis pil yang beracun yang dilontarkan ke dalam sebuah bilik yang dipenuhi oleh puak-puak Yahudi. Dan pil ini kemudiannya akan bertukar menjadi gas yang boleh membawa maut. Apabila kesemua Yahudi yang berada di dalam bilik itu mati, maka mayat mereka akan dikumpul dan dibakar. Kumpulan Yahudi merupakan sasaran utama dalam peristiwa Holocaust, dan pembunuhan ini dianggap oleh Hitler sebagai jalan penyelesaian terakhir dan terbaik terhadap permasalahan dan kejahatan bangsa Yahudi. Adolf Hitler yang dianggap seorang manusia jahat oleh Amerika pun tidak sanggup menghadapi kejahatan bangsa Yahudi. Sejarah telah mencatatkan jutaan Yahudi yang dibunuh dalam peristiwa tersebut. Ini di antara peristiwa yang berlaku sebagai penghinaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka di atas kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh mereka sejak dahulu kala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saki baki mangsa peristiwa Holocaust inilah yang pada hari ini mendiami bumi Palestin, yang pada asalnya mereka datang sebagai pelarian perang sekitar tahun 1948. Dalam satu kajian yang dibuat oleh seorang pendeta Kristian mendapati bahawa 80% Yahudi yang berada di bumi Palestin pada hari ini bukanlah berasal daripada keturunan Bani Israel atau Nabi Allah Yaqub alaihi salam.
Akan tetapi mereka adalah berasal daripada keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Hanya sekitar abad ke-9 mereka menjadikan Yahudi sebagai agama mereka. Salah satu perangai jahat bangsa Yahudi ini ialah mereka, walaupun mereka hanya menumpang di negara orang dan berstatus pelarian, perangai dan sikap mereka tidak berubah. Seperti tuan yang memeras dan menganiaya golongan pribumi negara ini. Inilah nasib yang menimpa rakyat Palestin pada hari ini. Pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang kedua, yaitu Sultan Turki yang terakhir, satu undang-undang telah digubal dan disahkan di Parlimen Turki bahawa kesemua tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin pada ketika itu yang berada di bawah pemerintahan Daulah Uthmaniyah Turki adalah dilarang sama sekali untuk dijual kepada bangsa Yahudi. Ini telah menimbulkan kemarahan pihak British dan Perancis kerana kedua-dua negara ini merancang untuk menempatkan Yahudi di bumi Palestin. Namun setelah tumbangnya Daulah Uthmaniyah Turki, undang-undang tersebut telah dibatalkan oleh Kamal Atatürk dan kesannya maka banyaklah tanah yang pada asalnya menjadi hak milik rakyat Palestin telah bertukar tangan menjadi hak milik Zionis Yahudi hingga ke hari ini yang pada asalnya mereka hanya datang sebagai pelarian perang sahaja. Tanah di bumi Palestin sikit demi sedikit diambil dengan cara kekerasan dan rampasan oleh rejim Zionis daripada tangan rakyat Palestin. Nasib rakyat Palestin bertambah malang apabila penindasan yang mereka hadapi tidak mendapat pertolongan yang sepatutnya daripada negara-negara Arab lain, sehinggalah ke saat ini bahkan negara-negara Islam yang lain menambah lagi tekanan yang mereka hadapi sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara Islam yang lain. Rejim Zionis makin bertambah berani serta rakus untuk terus membunuh rakyat di bumi Palestin. Kekejaman serta pembunuhan yang mereka lakukan sudah tentunya mendapat sokongan daripada sekutu kuat Israel, yakni Amerika Syarikat dan juga negara-negara yang lain. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, janji Allah pasti akan tiba. Islam pasti akan kembali berkuasa dan musuh-musuh Islam terutamanya rejim Zionis akan kembali hidup dalam kesengsaraan dan kehinaan seperti mana asal mereka. Yakinlah kita bahawa apa jua usaha mereka untuk merampas tanah air umat Islam hanya akan berakhir dengan penghapusan mereka sendiri daripada muka bumi ini. Ini jelas digambarkan oleh sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim yang bermaksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah umat Islam berperang dengan orang-orang Yahudi di suatu tempat. Umat Islam akan membunuh mereka beramai-ramai. Sehingga kan apabila mereka bersembunyi di sebalik batu dan pokok, tiba-tiba pokok dan batu itu berkata, bersuara, menjerit memanggil orang-orang Islam agar membunuh orang-orang Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka. Kecuali sejenis pokok yang bernama gharqad, yakni pokok yang akan melindungi mereka kerana pohon ini adalah pokok orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membantu saudara-saudara kita di bumi Palestin. Selain daripada sumbangan yang kita berikan dalam bentuk keuangan dan sebagainya, apa yang lebih besar adalah sokongan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberi pertolongan kepada mereka dan pejuang-pejuang Islam di sana. Mudah-mudahan kemenangan dan kejayaan itu akan memihak kepada tentera-tentera Islam sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan akan segera diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وصل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك، واسعى العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي مصر وفي بلدنا ماليزيا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وقل عددهم وسلاحهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بالنصارى ومن والاهم. اللهم عليك بالأمريكان ومن والاهم. اللهم عليك بالبريطان ومن والاهم. اللهم عليك بأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن والاهم. اللهم دمرهم تدميرا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدلي شاه وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدلي شاه ابن سلطان صالح الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة